Okay, Assalamualaikum dan selamat petang semua. Apa khabar ah, para penonton kita? Apa khabar semua di kala PKP PKP 3.0? Apa khabar semua? Saya harap semua viewers pada kita pada malam ini berada dalam keadaan yang baik dan sihat. Dan saya rasa kita sama-samalah doa. Kita ada lagi 5 hari sebab PKP 3.0 ni, full lockdown ni dikatakan akan habis 28 Jun. So kita ada lagi 5 hari. So kita doakanlah semoga semua kes makin turun dan sektor ekonomi dapat dibuka semula dan semua orang dapat menjalankan kehidupan seharian secara normal dalam norma baru. Oh, kita ada seorang. Oh, Siti Naimah Mansur. Alhamdulillah, saya sihat. Sebelum tu semua dengar ke? Suara saya clean and clear and loud and clear. Kalau dengar boleh cakap dengar, ataupun kalau kurang dengar boleh cakap kurang jelas di ruangan komen. Saja kita start awal sikit. Tak adalah awal banyak sangat pun, dalam 1 minit 2 minit saja, supaya kita ingin memohon jasa baik semua viewers untuk bersama-sama kami di Bursa Chit Chat sharekan sesi ini supaya kita bersama-sama dapat berborak secara ilmiah pada malam ini. Sesi pada malam ini bukanlah nak kata yang saya nak mengajar ke apa, tetapi lebih kepada saya ingin kongsikan pengalaman saya, apa yang saya dah pernah buat dan apa yang saya sedang buat dengan rakan-rakan sekalian. Oh, sekarang ni saya dekat rumah lah, PKP 3.0 kan. Jangan keluar ya kawan-kawan. Stay di rumah melainkan ada keperluan hakiki ataupun keperluan yang sangat mendesak untuk kita perlu keluar rumah, macam beli grocery. Yang tu tak boleh nak buat apalah. Takkan kita nak beli ikan online kan. Saya tak biasa lagi lah beli ikan online. Tuan Saiful Noor. Itulah lama tak jumpa. Dengan PKP 3.0 ni, kita berharaplah tak ada PKP 4.0 pula, supaya nanti kita boleh buat reunion ke kawan-kawan sekolah semua. Okay. Thank you Mak Zakwan, loud and clear. Okay, topik pada malam ini kita ada 2 bahagian. Bahagian pertama kita akan bersembang mengenai pasaran saham. Pasaran saham ni sebab kebelakangan inilah, kalau dekat Facebook ni kita nampak lah ada banyak posting, banyak bahan bacaan, banyak perkongsian sama ada daripada bahagian saham ataupun bidang saham dan bidang properti. Ada yang kata saham lagi bagus pada properti, ada yang kata properti lagi bagus pada saham. So, mana kita nak tengok? Adakah saham ni kawan atau lawan kepada properti? Ataupun properti ni adalah kawan atau lawan kepada pasaran saham? So, kita akan kupas tajuk ini pada bahagian yang pertama. Dan kita akan teruskan. Kita akan ada short break. Kita akan ada pesanan penaja sekejap. And then kemudian pada bahagian kedua, kita akan ada topik yang sangat hangat lah. Saya rasa daripada hujung bulan 5, sekarang nak sampai hujung bulan 6 dah. Ada satu topik yang sangat hangat di pasaran saham ni, iaitu topik mengenai serba dinamik. So semalam pun orang kata serba dinamik ada buat press conference. Tapi tak apalah, yang tu nanti kita akan kupas pada sesi kedua selepas tea break. Kita ada tea break sekejap supaya saya boleh minum air. Oh, ada orang tanya, kena ke lawan? Okey, sebenarnya tajuk tu kita kena bagilah catchy sikit. Baru nampak macam wow. Kalau tajuk macam stock market, ni takut orang tak tertarik pula. So kita buatlah tajuk ni macam supaya nampak kontroversi sikit. Tapi along the way nanti kita akan tengoklah.
keserasian sebenarnya between stock market and property ni. And saya pun personally, saya bermula dalam bidang pelaburan ni pun, saya bermula dengan bidang property. Property yang saya beli, I think 2014 ke 2015, saya tak ingat sekarang, lupa. Lepas tu kemudian along the way, kemudian baru saya mencuburi bidang saham. So, apa yang macam saya cakap awal tadi, benda yang saya akan kongsikan pada malam ni lebih kepada apa yang saya dah buat dan apa yang saya dah belajar dalam kedua-dua investment portfolio. So, saya rasa kita ke topik kita dah. Kita ke agenda kita pada malam ini. So, kita ke agenda yang pertama. So, untuk first session, kita ada 3 topik, 3 agenda. Yang pertama, introduction. Kat sini kita akan ceritakan pasal asset class. And nombor 2, kita akan berceloteh lah pasal saham dan property. And then, kita akan tengok yang the third part, kita akan tengok pasal KSCI index. And also property index lah. And then kita akan tengok juga property market outlook. Okay. So tak apa, nanti along the way kita akan ceritalah in detail semua perkara-perkara ni lah. Okay. So pertama sekali kita punya introduction. So kita kena tahu secara umumnya in general asset class ni terbahagi kepada 5. Yang pertama, stock atau equities. Stock ni lah yang kita kata pasaran saham tu, yang kita beli saham dekat Bursa Malaysia guna trading platform M+ ke, UOB ke, Rakuten ke, ataupun equities. So unit trust pun kita boleh golongkan dalam bahagian ni lah, sebab unit trust pun kita akan ada unit trust yang akan beli equities. So nombor 2 ialah bonds atau fixed income investment. So bonds ni maksudnya ataupun ada fixed income investment ni macam apa? Kita beli hutang-hutang yang ditawarkan oleh bank ataupun kerajaan, macam ada Malaysia Government Bond, kadang-kadang ada company keluarkan sukuk. So semua ni macam semua asset class ni sini, tujuan kita nak melabur dalam semua ni adalah, I think kita kena ingat yang pertama lah, point yang pertama, kita nak cuba untuk maximiskan kita punya keuntungan dan minimiskan kita punya kerugian. Nombor 3 ialah cash or cash equivalent. Yang ni orang selalu kenal macam kata fixed deposit. Kalau dalam unit trust tu dia ada money market fund. Yang ni memang kalau kita simpan duit tu memang akan disimpan dalam bentuk duit. So maksudnya dia simpan, kalau kita simpan RM5 tu, dia akan simpan dalam bentuk RM5 lah. Dia tak akan beli something else menggunakan duit yang kita simpan tu. Dan nombor 4 is real estate ataupun orang panggil tangible asset, which is asset yang kita boleh pegang, kita boleh nampak secara fizikal. So ataupun nama kata lain yang dalam konteks perbincangan kita hari ini ialah bidang hartanah ataupun property. And nombor 5 adalah forex, futures and other derivative. Saya rasa forex ni saya tak perlu kenalkan lah. Saya rasa dalam kali ni memang ramai lah orang yang dah trade forex, tapi kita kena make sure kalau kita trade forex, kita trade yang patuh syariah. And futures ni, banyak futures dalam market sekarang. Kita ada palm oil, semua tu lah. And also ada derivative ni, mungkin ada derivative daripada stock market, macam ada warrants, ada ETF and everything lah. So basically kita kena faham dalam dunia pelaburan, ini adalah asset class yang kita kena tahu. So kalau kita tengok asset class ni, tak ada satu pun dia kata macam nombor 1 adalah lebih baik daripada nombor 2, ataupun nombor 2 adalah lebih baik daripada nombor 3, ataupun sebaliknya. So memandangkan some people dia suka semua, dia buat semua. So apa pun dia bergantung kepada kita punya investor punya kata risk appetite, maksudnya tahap untuk kita sanggup ambil risiko. Okay, then now kita dah buat satu introduction pasal asset classes ni. So kita tahulah property pun is part of asset classes, and also
stock is pun another part of asset classes. So sekarang ni kita tengok stock and property, apa dia punya perbezaan, apa dia punya kelebihan dan apa dia punya nak kata keburukan, tak boleh cakap keburukan lah, apa dia punya disadvantages lah. Kalau buruk ni nampak ni sangat kan, kita cakap disadvantages, nampak lembut sikit. Okay, so kita bermula dengan pelaburan hartanah, property investment. So secara umumnya kelebihan property investment ni, investing in property ni orang kata is lebih mudah kita nak faham berbanding dengan pelaburan saham. Okay, kalau dalam kelebihan dan keburukan ni kita hanya berbincang daripada dua konteks saja, iaitu hartanah dengan saham. Kita tak ada compare dengan benda lain. So maksudnya kalau dalam property ni, apa yang kita kena tahu ialah beli property, kita kena manage, dan dengan harapan at one time nanti kita boleh jual dengan harga yang lebih tinggi. Oh, ada orang cakap Ahmad Aiman threats. Oh, threats tu pun karang tu. Okay, nombor dua, kelebihan property investment ni selalunya investing with debt is safer with property kalau kita bandingkan dengan margin trading. Margin trading ni kalau dalam saham ni, contohnya kalau ada certain account yang kita boleh buka ni, kita boleh buat margin account, yang mana kalau kita ada 10,000, kita boleh trade dengan value yang lebih. Contohnya ikutlah, ada yang dapat 20,000, ada yang dapat 30,000. So itu margin trading. So dalam property ni kebanyakannya orang cakap, orang kata guna OPM, other people's money, untuk make profit. So in that way, while using hutang ni, pelaburan dalam hartanah dikatakan lebih selamat daripada saham. Dan kelebihan yang saya paling suka dalam bahagian property ni, property investment can serve as hedging tools against inflation or equity market. So kenapa dia cakap hedging against inflation? Selalunya kalau ada inflation ni, harga rumah dan rental market akan bergerak seiring lah. So maksudnya kalau ada inflation, harga rumah naik. So maksudnya kalau kita bergantung pada income kita dengan rental property, so kita akan kalis inflasi lah, in general. Tapi kalau equity market ni dia terbalik. Saya rasa semua orang dah lalui benda ni, especially dalam March 2020. Kita nampak equity market bukan dekat Malaysia saja, satu dunia, globally, semua menjunam disebabkan COVID-19. Tapi property remain as it is. Maksudnya tak adalah as it is, tapi the effect on property market and rental tu kurang teruk kalau kita bandingkan dengan equity market. Macam equity market tu dia boleh jatuh sampai 50%, 70% setahun lepas. Tapi property, apa yang saya lalui pada tahun lepas hingga sekarang, sewa rumah berjalan seperti biasa. Cuma disebabkan COVID-19 lockdown ni, kita kita punya tenant, penyewa yang terbabit ataupun terkesan, kita kurangkan sedikit sewa rumah kita supaya bagi diorang breather, bagi diorang ruang untuk bernafas. So secara pengalaman peribadinya, saya pun first time ni melalui recession, and recession kali ni pun lain pada yang lain. Kita recession melawan virus COVID-19. So ini first time, and saya dapat rasakan lah, saya pun masa tu pun active trading. So saya dapat rasakan lah tempas jatuhnya tu. Memang orang kata kalau jatuh tangga tu bukan sahaja hujan, boleh kata kena kilat sekali. Tapi saya punya property punya portfolio remain stable as it is. Maksudnya saya still dapat rental income seperti biasa. So that's the advantage of a property market lah. Tapi dia punya disadvantages, pertama, property require more works lah. Sebab kata kalau nak beli property ni, dia tak semudah saham. Saham ni kita boleh buat analisis daripada rumah je. Semua di hujung jari. Ada internet, ada laptop ataupun ada tablet, tak ada masalah.
Ah, tapi kalau kita nak beli properti ni, kita kena takkanlah kita nak beli properti ni kita nak tengok apa gambar dalam apa mudah.my ke ataupun dalam iProperty je. Kita nak jugalah pergi tengok kawasan yang kita nak beli tu. So kita kena apa bagi more effort ataupun usaha lebih lah, maksudnya kita kena pergi kawasan tu. Dulu kalau kita belajar dia kata kalau nak pergi check property tu bagus ke tak, kita kena pergi waktu malam. Kat situ kenapa malam? Sebab malam ni baru kita tahu kawasan tu sesak ke tak. Sebab siang orang kerja, mungkin kereta pun, yelah orang tengah pergi kerja kan. And lampu pun kita tak tahu sebab cerah. Kalau orang buka lampu pun kita tak perasan sebab ada matahari. So kita, sebab tu kita pergi malam dan kita tengoklah kepadatan, kesesakan kat kawasan tu. So dia kata kalau satu building tu penuh dengan lampu, so maksudnya ramailah yang duduk situ. So ada possibility yang market kat situ bagus. So kalau kawasan tu sesak, maksudnya memang ramai orang yang duduk di kawasan tu. So itu antara apa study-study yang kita kena buat lah kalau kita nak melabur dalam hartanah. Yang lain tu saya rasa dah ramai sifu-sifu lain share dekat Facebook mereka. Yang tu anda boleh baca lah. And nombor 2, property is expensive and highly illiquid. Property ni bukanlah macam saham. Saham ni ada satu tagline dulu tapi tak apalah. Kita upgrade sikit tagline tu. Anda boleh mula dengan serendah RM100. Tapi property ni secara umumnya kalau kita nak beli satu property ni memang perlukan kos yang banyak. Sebab kalau subsale dia akan bermula dengan kita kena bayar deposit. Lepas deposit kita kena bayar lawyer fees. Lepas lawyer fee kita kena bayar stamp duty. Kita ada valuation fees. Macam-macam fees lah. The moment anda beli property ni, anda akan berkenalan dengan ramai kawan-kawan yang akan mengambil duit anda. Anda akan kenal HDN, anda akan kenal ramai-ramai peguam, valuators, macam itulah. And lagi satu, dia illiquid. Maksudnya susah kita nak tukarkan aset hartanah kita ni kepada cash. Sebab I think kalau semua orang tahu hartanah ni kalau kita nak jual hari ni, for sure lah esok confirm tak boleh jual lagi. Walaupun kalau kita buat listing hari ni, ada buyer nak beli hari ni juga, tapi duit tu tetap kita akan dapat hari ni ataupun esok. Sebab memang dia akan ambil masa sebab mula-mula kita kena sign booking form, lepas tu buyer kena pergi check loan, apply for loan, itu pun dah ambil masa. Lepas tu ada proses nak sign SNP, lepas sign SNP, lawyer akan buat due diligence, check itu, check ini. Dan normalnya dulu sebelum COVID, saya rasa 3 bulan tu orang kata paling tip top lah. Tapi sekarang ni COVID dengan macam-macam pejabat tutup, dengan lockdown lagi. So the transaction time tu tinggi lagi lama lah. So normally selalunya kalau kita akan bagi period tu between 3 hingga 6 bulan lah. Dekat situ kenapa kita cakap dia tak mudah, kurang liquid. And number 3 is property has high transaction cost. Yang ni yang saya kongsikan sebelum tadi lah. Legal fees, lawyer fees, agent fees dan sebagainya. Dan kalau anda beli lelong, lagilah banyak transaction cost macam tunggakan yuran penyelenggaraan, tunggakan bil air, tunggakan bil elektrik dan sebagainya. Cuma kalau under construction ni dia sedikit subjektif. Ada yang kata sekarang ni memang orang kata terkenal dengan beli rumah dengan tanpa modal. Tapi kadang-kadang tu kita kena keluarkan juga duit. Macam contoh bayar booking. Maksudnya takkanlah kita nak pergi beli rumah tu. Saya nak beli rumah ni, tak ada sign apa. Macam kadang-kadang nak sign booking form tu, normally ejen hartanah tu akan minta lah sikit. Macam commitment fee. Macam normally kalau kita beli under con akan minta 1,000, 2,000 macam tu lah. Okay. Dan seterusnya kita cukuplah tu pasal property. Nanti ingat kita ni berusaha chat, nanti ingat cerita pasal property pula. Okay, kita pergi ke stock investment. Okay, kebaikan stock investment ni dia adalah sangat liquid. Macam mana kita cakap sangat liquid ni, kalau kita beli pagi ni, kalau kita beli pukul 9 1 minit, masa opening 9 2 minit dah kita boleh jual. Tapi jual tu ikutlah. Kalau kita jual dengan higher price, kita akan untung lah.
Kalau kita akan jual dengan lower price, kita rugi lah. Tapi nak cakap kat sini, dia memang sangat-sangat liquid. Anda boleh beli dalam jual dalam masa yang singkat. Duit cash tu anda akan boleh withdraw daripada platform anda. Normally kalau dia akan ada kata apa, 2-3 hari working days. Kalau anda tak guna duit tu untuk beli saham lain, dah available lah untuk withdraw. So that's why kita cakap stock ni is very liquid. Senang kita nak dapatkan cash kita balik. Nombor 2 is senang untuk kita diversify dalam stock investment. Kenapa kita cakap senang? Sebab dalam pasaran saham ni ada pelbagai sektor lah, macam sektor hartanah. Dalam saham pun kita ada apa? Stok-stok hartanah, kita ada stok-stok consumer, stok-stok teknologi, utility, finance. So kita boleh diversify. Maksudnya kita tak beli satu benda. Kita tak beli, contoh kita tak beli satu property saja. Kita boleh beli sektor teknologi, kita boleh beli industrial product dan macam-macam. Kita boleh diversify. Tapi kalau rumah nak diversify ni bukan mudah lah, sebab macam kita cakap lah, dia memerlukan apa, entry cost yang tinggi. Contohnya kalau kita nak beli apa, tanah jenis apa, kediaman, kita boleh belilah. Tapi kalau kita nak beli go commercial macam shop pula tu, kita perlu ambil masa lah nak simpan untuk deposit. So kita nak diversify dalam hartanah ni sedikit sukar kalau dibandingkan dengan saham. And nombor 3 ialah lower entry and transaction cost. Dalam saham ni, kalau dengar bursa cicak yang sebelum ni, hanya ada kata ada stamp duty, ada brokerage fees, and adalah sikit-sikit yang lain. Itu je lah. Normally kalau anda beli saham tu RM1,000, anda kena bayar dalam between RM20 ke RM25. And kalau anda jual pun RM1,000, around that range lah. Tapi the more we buy, the more we need to pay lah. Tapi tak semahal transaction cost yang ada dalam property. Okay, dan kita tengok disadvantages untuk pasaran saham pula. Ada orang cakap boleh diversify, beli teres tingkat, teres 2 tingkat, apartment, kondo, flat, Soho. Tapi yang tu macam rumah teres, rumah apartment itu pun kata dalam satu kategori yang sama, iaitu kediaman. Soho ni mungkin dalam commercial. So still dalam orang kata bakul yang sama, basket yang sama. Okay, disadvantages property property pula. Pasaran saham ialah harga dia sangat-sangat volatile. Pagi ni dia boleh limit up. Contohnya apa yang baru-baru ni yang famous edaran. 2 hari dia mencanak naik. Tengok hari ni dengan semalam dia buat apa. So maksudnya dia boleh naik sampai RM1.20 semalam. 2 hari kemudian dia boleh turun sampai 80 sen. Nampak tak? RM1.20 ke 80 sen. 40 sen punya perbezaan dalam 30% ke 35% punya percentage. Dia punya apa? Penurunan tu. So dalam pasaran saham harga memang sangat-sangat volatile. Tapi dalam pasaran hartanah susahlah kita nak tengok hartanah. Kalau macam contohnya kalau kita beli hari ni 250,000, esok kita tengok 180,000. Memang susahlah nak jumpa benda tu, melainkan ada rumah yang kena lelong. Tapi kalau in general, normal cases, kalau hari ni kita beli 250,000, next few months, maybe next few years pun kita akan nampak harga yang sama. Macam rumah satu saya beli kat Ampang tu, daripada saya beli macam 250, at one point dia naik, selepas 3-4 tahun dia naik sampai 330, dan sekarang ni dia turun ke 280. Begitulah dia punya. Tapi ambil masa dalam berapa tahun? 7-8 tahun. Tapi dalam pasaran saham, dia boleh ambil masa dalam 2-3 hari je untuk apa? Penurunan ataupun penaikan yang sangat mendadak. Okay, kita kembali kepada apa? Pasaran saham. Normally dalam Malaysia kita refer kita punya ni lah KLCI Index. So kalau tengok dekat kita punya screen sekarang, saya ada buat apa, vertical line dalam warna pink tu. Yang pink yang pertama daripada kiri ialah apa, 1990 dia. Kita tu semua ni ialah macam di mana global dan Malaysia mengalami krisis. Yang ni kita ada apa, recession 1998. The next one kita ada recession 2008.
Lepas tu 2016, 2015 tu kita ada oil and gas crisis. Dan yang paling later ialah COVID-19 lah, which is berlaku pada tahun lepas 2020. So ini kalau kita tengok secara general, kita boleh cakap lah kita punya pasaran saham ni secara long termnya ialah dia mendaki lah. Walaupun dia ada jatuh in between, tapi the general trend is going up. Itu KLCI Index. Sekarang ni kita tengok pula Bursa Malaysia Property Index. So dalam stock market Malaysia ni kita ada satu indeks yang dikhaskan untuk kita punya property players lah, property companies. Tapi kalau kita tengok ni dia belum start daripada 1998, dia bermula dalam 2003 sampailah sekarang. So kalau kita tengok trend dia adalah sedikit berbeza dengan trend KLCI. Di mana pada 2008 masa recession tu dia turun. Lepas tu kemudian sampailah 2015 dia mengalami uptrend yang cantik. Dan daripada 2015 hinggalah sekarang dia mengalami downtrend. So ada sikit perbezaan lah untuk property index. Tapi yang ni property index ni dia sedikit berbeza lah dengan harga rumah. Yang ni property index untuk company-company yang terlibat dalam property. Macam Asing, macam kata XP Setia, EcoWorld, semua tu lah. Tapi yang ni dia tak reflect dengan harga rumah yang dekat luar tu. Dia blended. So apa nak cakap kat sini, dalam pasaran saham pun kita boleh beli company-company yang terlibat dalam bidang property. So masa dia jatuh pada 2020 tu, March 2020 tu, and sekarang ni dah ada rebound lah. Tapi dia belum rebound yang ke higher side lah. Okay. Okay, sekarang ni saya nak kongsi apa yang saya baca dan apa yang saya study sebelum ni. Ialah Property Sector Outlook by Kenanga. Yang ni yang saya nak kongsikan ni bukan saya punya analisis. Cuma saya nak share apa yang saya baca dan apa yang saya faham lah daripada Kenanga Research Report ni. So, kalau kita tengok graf ni, kalau bar yang warna merah tu ialah HPI, Housing Price Index. Yang macam ada dot orange ke kuning. Saya rasa orange kot. Betul dengan line kelabu tu, grey line tu. Yang tu ialah year on year change untuk housing price punya growth. So kita boleh tengoklah dia punya bar chart ni bermula pada kuarter pertama 2010 sampailah kuarter ketiga 2020. Which is tahun lepas lah. September tahun lepas. So kita tengok yang pertama kita tengok housing price index. Kita fokus yang tiang-tiang warna merah tu kan. In general kita tengok housing price index ni dia memang meningkat daripada 2010 sehinggalah kata first quarter 2020. Okay. Dan kita nampaklah ada sedikit penurunan pada kuarter kedua dan kuarter ketiga 2020. So maksud in the long term, dalam masa 10 tahun harga property in generalnya meningkat. Cuma kebelakangan ni lah tahun lepas mungkin disebabkan pandemik ada sedikit penurunan. Tapi penurunan dia pun disebabkan pandemik tak seperti equity market jatuh. Macam kita tengok tadi, KLCI kita jatuh, boom. Jatuh macam jatuh tangga. Tapi yang ni dia jatuh dia macam kata bukan jatuh tangga, kalau jatuh sikit je, macam turun slide je. Dia tak, efek tu tak tinggi sangat disebabkan COVID ni. Tapi kalau kita tengok, kita compare in term of growth yang line warna kelabu tu dengan titik warna orange tu, kita dapat nampak lah daripada 2010 kenaikan harga rumah tu, the year on year growth tu, change tu meningkat sampailah dalam 2013, hujung 2013, dan daripada hujung 2013 akan menurunlah sampailah sekarang, di mana the first time dalam sejarah kita mengalami the negative year on year tu. Maksudnya
harga rumah HPI, Housing Price Index tu tak naik dah. Dia turun. So dia memang reflected dekat, kalau you tengok kalau semua tengok quarter 1, quarter 2, quarter 3 2020 tu, kita nampak dia punya lepas dia plateau, Hafiz cakap lepas plateau tu dia turun. Sebab tu dia punya growth kat sini negatif. So untuk tahu data yang selepas ni, maksudnya sampai sekarang kita dah dalam quarter 2, quarter kedua 2021. So kita kena tunggulah next data daripada NAPIK. Okay. Dan kenanga juga analis daripada kenanga ni cakap orang kata masa-masa yang sukar lah untuk developer untuk menaikkan harga rumah diorang. Disebabkan first sebab pandemik lah. Bila pandemik ni ramai terkesan, kita punya income kurang. So susah untuk developer naikkan harga yang lebih tinggi. Sebab tu kita nampak the trend is plateau dah sekarang, stagnant and keep on dropping. And number 2, property no longer provide investor with capital appreciation gain appeal. Okay, first saya nak clarify, yang ni bukan bermaksud hartanah tak akan bagi kita capital appreciation. Dia akan bagi, tapi kalau kita compare dengan yang macam 2010 dengan sekarang, orang kata the appeal tu dah tak ada. Mungkin dulu naik macam orang kata beli rumah 100,000 naik 200,000. Itu pun 100%. Tapi sekarang nak jumpa Sarawak pula saya. Nak jumpa the same orang kata the same trend, the same repeat. Orang kata the repeat of a performance tu susah. So maksudnya kita nak jumpa lagi yang 100,000 naik ke 200,000 tu dah susah dah. Macam dulu banyak tau, kalau kita beli rumah kan, contohnya kita beli rumah yang kita tengok S&P dia tahun 90, harga-harga dia dalam 40-50,000. Tapi bila kita beli pada 2015, harga dia kadang-kadang mencanak sampai 200,000. Kita nampak. Tapi untuk 200,000 yang sekarang, nak naik ke, nak repeat the same performance yang 100% tu, maksudnya dia kena naik ke 400,000. So dekat situ, orang kata dah susah. Mungkin dia akan naik daripada 200 ke 250. Mungkin dia akan naik. Tapi appeal tu dah tak adalah. Maksudnya orang kata 100%, 50% tu dah lebih sukar jika dibandingkan dengan 2010. And then nombor 3, orang kata less urgency untuk genuine property buyers to buy the property, because they presume, dia orang rasa lagi lama dia orang tunggu, harga rumah makin murah. Saya bagi contoh dululah masa property tengah peak dalam 2017, 2016, masa tu market value semua rumah memang naik. Tu yang saya cerita tadi tu, rumah di saya di Ampang tu beli 250 naik sampai 200, naik sampai 330. Tapi bila saya tengok sekarang, tengok dekat Mudah, property tu, dia turun. So sekarang ni orang jual mungkin dalam 270, 280. So maksudnya mungkin orang presume lah, sebab dia orang nampak trend-trend macam ni. Sebab kalau genuine property buyers ni, dia orang bukan survey sekejap-sekejap. Dia orang memang dah survey lama, dia orang dah tengok lama dah. So dia orang tahu, mungkin kalau aku tunggu, mungkin akan murah sikit kot. Macam tu lah. And sekarang ni pun salah satu faktor disebabkan pandemik, ramai orang kehilangan pendapatan, income mungkin dipotong. So mungkin lebih terdesak lah untuk menjual rumah. So mungkin kat situ pun, kalau kita yang ada rumah pun, kalau kita nak let go cepat-cepat, dah tak mampu nak bayar, mungkin kita nak jual cepat, nak dapat bayar yang senang, kita kena jual lebih murah daripada market value. And point keempat yang dalam kenanga report ni, diorang expect penjualan hartanah akan rebound, akan menaik kembali, tetapi ia tak akan menjadi stronger than the pre-pandemic. Macam mana, kenapa kenanga cakap this statement? Sebab diorang ada access data kepada property developer yang diorang under diorang punya coverage. And dalam report yang saya baca ni pun diorang ada buat satu table lah, tapi saya tak share lah dalam ni. Diorang tunjuk sale 2018, 2019, 2010, 2020 and the estimated sale 2021 dan 2022. So the estimated sales by the developer in 2022 and 2021 is much, bukan much lah,
is slightly lesser than before lah. Tapi naik lah, maksudnya naik daripada 2020 lah, 2021 naik, 2022 naik, tapi tak setinggi sebelum 2020 lah, macam 2019, 2018. Okay, kita ke seterusnya. Apa lagi yang dia cakap? What Kenanga say? Okay, apa yang dia cakap is jangan expect sharp recovery. Maksudnya recovery dalam properti hartanah ni seperti apa yang berlaku selepas global financial crisis yang berlaku pada 2008 dan 2009 tu. Yang tu the whole world pun jadi recession. Yang ni yang sebab orang kata bubble dekat property market dekat US. So they affect the whole world. And then kenapa dia cakap ni, dia ada 3 sebab kenapa Kenanga cakap jangan expect sharp recovery. Maksudnya dia tak kata tak ada recovery, dia cakap sharp recovery. Maksudnya kenaikan mendadak tu susah. Tapi kalau dia tak cakap kenaikan secara berkala ataupun perlahan ni mudah, tiada. Cuma dia cakap jangan expect sharp recovery. So apa yang penting kat sini, kita kena fine tune kita punya mindset. Sharp recovery tu bukan tak boleh ada, sebab orang kata analyst buat analisis based on dia orang punya expertise. So ada kemungkinan dia betul dan ada kemungkinan dia tak menjadi. Tapi this is apa yang analis tulis. Pertama, house affordability dah tak sama. Kalau nak dibandingkan sekarang dengan dulu kita boleh cari lagi rumah yang 100,000 yang okey. Tapi sekarang ni rumah yang 100,000 pada 2010 dah naik 200,000. So in term of affordability, kalau kita fikir secara logik, harga rumah 100,000 sudah pastilah ramai orang yang lagi macam contohnya kalau kita tengok kita punya income bracket pun mestilah ramai boleh, macam B40 boleh beli, M40 boleh beli, T20 boleh beli. Tapi kalau bila rumah tu naik ke harga 200,000, mungkin B40 dah tak boleh beli. M40 dengan T20 je boleh beli. So maksudnya the crowd yang boleh beli tu daripada 100% tu, contohnya kita kata B40 dah tak boleh beli, tinggal M40 dengan T20. So tinggal 60% daripada crowd yang ada yang boleh beli. So maksudnya the affordability tu dah tak sama dengan dulu. And nombor 2 ialah tighter government policy. Okay, kenapa dulu sebelum masa property kita boom, I think semua orang tahu kot benda ni. Tapi saya nak share juga. Dulu property ketiga sampai bila-bila 90% loan. Tapi sekarang ni property ketiga dan seterusnya 70% loan. So dekat situ pun kita nampak salah satu the tighter government policy. So yang lain-lain tu tak apa, nanti kita boleh baca and study kemudian. And nombor 3, and this is orang kata quite alarming lah, quite orang kata merisaukan. Daripada data daripada BNM Stability Report, household debt to GDP is at all time high in 2020 kalau kita bandingkan dengan 2019. So kalau kita tengok kotak warna hijau tu saya highlightkan 2009 dalam masa tu 2008 2009 dalam kita punya household debt to GDP dalam 64 ke 72. Tapi sekarang ni 2020 ni kita punya household debt tu dah 93% lah. So maksudnya kadar kebutuhan household ni tinggi. So seperti yang kita tahu kalau nak buat loan ni, nak beli loan rumah ni, kita kena ada DSR yang rendah dan cantik. So kalau household debt punya ratio tu dah tinggi, so maksudnya ramai orang yang mungkin dia dah beli rumah, sebab tu dia termasuk dalam statistik. Dan maksudnya bila dia dah DSR dia dah tinggi semua tu, maksudnya dah susah lah untuk dia beli rumah, sebab bank akan tengok DSR, dia tak tengok yang lain lah, dia akan tengok DSR, dia tengok income semua tu. Okay, so ini yang Kenanga cakap. Okay. So kita pergi kepada kita tengok dekat Malaysia punya sektor. Malaysia punya sektor, sorry. Secara property sector dalam Malaysia, and then now kita move ke global. Okay, gambar ni dengan info-info ni saya ambil daripada Bloomberg punya website and also published by DH Market.
So kalau kita tengok yang kiri tu, dia tulis tajuk dia bubble trouble. Tapi apa yang saya nak highlight kat sini, memang globally memang kita ada surge of house price. Maksudnya kita ada growth at house price. Kalau kita tengok peta tu, kalau tengok yang belah kiri tu, kiri belah atas tu dekat US, Canada, kat belah atas tu mungkin Russia. Yang kita nampak lagi satu kat bawah kanan adalah New Zealand. Negara-negara yang warna kuning ini adalah mengalami kenaikan harga hartanah antara 5 ke 15%. So memang ada kenaikan harga tanah secara globally. And then dalam artikel tu juga dia cakap kenapa ada kenaikan hartanah dengan tepat-tepat macam ni ialah pertama ialah record low interest rate. Maksudnya sekarang ni interest rate untuk buat pembiayaan hartanah memang sangat rendah. Dekat Malaysia pun dah rendah juga sekarang ni. Sebab tu kita tengok loan kita yang kalau kita buat dulu tu boleh berkurang 200-300 sekarang. Lepas tu nombor 2 dia kata unparalleled fiscal stimulus. Disebabkan COVID-19 ni, kebanyakan negara kata almost all lah, termasuk Malaysia sendiri, kita keluarkan macam-macam stimulus. Kita bagi duit ke orang supaya the economy can keep on moving and people can keep on living. Macam catchy pula. Supaya maksudnya stimulus ni untuk supaya rakyat dapat terus hidup di samping membantu menjana ekonomi. Kalau dekat Malaysia pun banyak stimulus yang kita ada. Penjana lah, kita ada moratorium, kita ada kalau dalam property ni kita ada HOC, kita ada zero RPGT, dalam saham pun ada. Dulu masa saya tak ingat bila dia stop. Maksudnya dulu stamp duty untuk certain company tak payah bayar, itu pun ada. Maksudnya banyak dia bagi kata benefit untuk duit ni dalam in term of duit. And nombor 3 lockdown saving. Lockdown saving ni biasalah. Normally kita ni, saya pun kalau tak kena lockdown ni dah merata dah kita berjalan. Macam weekend bawa anak pergi shopping mall, bawa isteri jalan-jalan. Tapi disebabkan kita kena lockdown ni, kita banyak duit lebihan yang kita tak guna. And ramai orang channelkan duit lebihan ni untuk membeli hartanah. And nombor 4 is dekat negara-negara ni dia ada limited, maksudnya housing stock tu, maksudnya jumlah hartanah yang ada untuk dijual dan dibeli ni sangat limited lah, sangat sedikit. Sebab tu bila kata supply and demand punya cost, memang kalau supply kurang, demand tinggi, memang harga akan naik. I think semua orang tahu ke masa mula-mula kita lockdown tu, bila supply kurang face mask tu, dulu silap RM100 satu box tu. Sekarang ni disebabkan supply dah jadi lebih banyak daripada demand, dia dah jadi RM20, RM30 dah. Atau kadang-kadang RM10, RM15 pun ada. So sebab tu orang kata dalam property ini pun supply and demand sangat-sangat penting. And nombor 5 ialah dengan expectation of good economic punya recovery. Sebab daripada 2020 hari tu, masa jatuh tu, kita dapat nampak lah kalau in term of equity, selain daripada Malaysia, macam US semua kebanyakannya dah hit balik lah all time high. China pun dah naik, walaupun belum all time high, tapi Malaysia pun dah naik. So dekat itu ramai orang yang property investor expect the same property. Sebab tu kebanyakannya orang try to invest dalam property. Tetapi satu benda yang Bloomberg highlight juga, kenaikan harga rumah ni datang dengan satu benda yang membimbangkan. Iaitu yang kita tengok point nombor 2, iaitu unaffordable homes. So maksudnya housing affordability dah melebihi tahap 2008 tu, yang mana kita ada housing bubble masa dia jatuh tu. Sekarang ni dia dah breakout dah. Kalau dalam saham ni nak kata breakout dah previous high masa 2020 ni. So kat sini belum buat highlight lah, is very merisaukan, is sangat-sangat merisaukan sebab the house affordability tu dah naik ke satu tahap yang lagi tinggi compare to 2008. So yang ni pun kalau kita tengok tadi, macam Kenanga punya analyst pun outlook tadi pun dia cakap yang besar, pun dia highlight benda yang sama, yang housing affordability dah berbeza daripada dulu dan sekarang.
So kenapa dia risau? Sebab dulu masa dia naik tinggi ni sebelum 2008 ni, lepas tu dia jatuh. That's where kita punya property market jatuh tu masa tu. Dekat US lah. Ha. And then sekarang ni dia naik balik. So apa yang analis risau, dia takut kenaikan yang lebih daripada 2008 ni, maksudnya yang affordability ni, maksudnya lagi tinggi harga ni, maksudnya lagi ramai yang orang tak boleh beli, maksudnya bukan lagi bagus. Dia takut kenaikan yang ni akan trigger another housing bubble, maksudnya akan ada property downturn. Mungkin dia tak akan jadi mungkin crash, sebab kita dah crash hari tu sebab COVID. So mungkin dia akan ada downturn untuk property sector. Okay, so saya rasa kita dah cover bahagian property dan tanah dan also pasaran saham. So apa yang kita nampak dekat sini property dan saham, hartanah dan saham ni ialah bukan benda yang untuk kita lawan. Dia bukan lawan dan dia sebenarnya adalah kawan. Sebab kalau sebagai seorang investor, kalau boleh dia nak ada dua-dua. Maksudnya orang kata, kalau orang kata normal saja lah dalam investment ni, kalau kita pergi Kelantan ni, dia famous kat Kelantan. Kata don't put semua telur tu dalam satu basket, dalam satu bakul. So kalau kita nak buat investment pun, kita tak akan letakkan semua tu dalam bahagian property, ataupun kita akan masukkan semua dalam bahagian saham. Kenapa macam ni? Sebab kalau contohnya jadi macam 2020 saham jatuh, kalau semua dekat saham tu, masa jatuh tu kita memang boleh tu duduk. Tapi kalau kita pecah, at least kita ada savior kita, iaitu property. Tapi kalau property ada downturn, kita ada dalam saham yang tengah naik, at least kita ada macam penyelamat lah. Maksudnya satu portfolio yang okey, satu portfolio tak okey. In the end, kita meet the target yang kita nak. So naratif untuk pelaburan saham dalam hartanah ni, maksudnya kalau kita baca report-report, artikel-artikel tu pun, property sector dalam pasaran saham ni, dia panggil yang cyclical. Maksudnya dia ada dia ada masa dia, ada period dia akan naik. So untuk short term, kita boleh beli saham-saham property dan dia naik dan kita boleh jual. Tapi dalam untuk bidang hartanah, kita kena fikir long term lah, sebab based on Bloomberg punya data dengan kenangan punya research tadi, dia pun dah cakap jangan expect sharp recovery. So pelaburan hartanah masih lagi relevan, and saya pun kalau ada property yang good deal pun saya akan study, and kalau okay, ada possibility yang boleh fikir untuk invest lagi. So maksudnya dekat sini apa yang saya cakap, sebelum kita buat apa-apa pelaburan dalam stok ataupun property, kita kena buat due diligence dan kita kena fikir masak-masak. Yang paling penting, don't simply ikut orang. Okay, saya rasa cukup setakat ini untuk sesi pertama kita. Kita bagi commercial break untuk kita punya penaja. Nanti kita sambung pasal serba-serbi selepas ni. Sekarang pada sesi kedua ni, kita akan berkongsi lah. Saya akan kongsikan apa yang saya baca dan apa yang analis cakap pasal serba dinamik. And seperti yang semua tahu, semalam pun serba dinamik ada buat press conference berkenaan orang punya audit isu yang menyelubungi serba dinamik daripada hujung bulan 5 hari tu. So adakah ini a new beginning for serba dinamik selepas press conference itu? So sama-sama lah kita go through apa yang news yang keluar selepas tu dan apa yang terjadi untuk serba dinamik ni dalam masa selepas press conference dan especially hari ni lah. Okay, dalam press conference hari tu, think serba dinamik punya director ada highlight lah. Yang serba dinamik punya market capital drop dalam 3.6 bilion. Sebab harga dalam 28 Mei tu, sebelum ada audit issue tu, adalah RM1.61. So current price ni semalam lah, bukan hari ni, 62.5 sen. So dekat sini kita nampak lah market capital serba dinamik turun sebanyak ringgit Malaysia 3.67 bilion. Okay, yang ni saya letak je lah, nak tunjuk yang market capital sekarang ialah 2.3 bilion.
Sebelum ni kalau tak jatuh ni mungkin dalam 2 tambah 3 dalam 5 dalam 6 bilion something lah. Okay. And kalau kita tengok Serba Dynamic ni pun, kalau saya rasa investor or trader ni, quarter report Serba Dynamic ni memang sangat-sangat tak asing lah. Memang sentiasa padu. Okay. Padu yang memang kalau tengok ni jarang jumpa hijau semua ni. Tak pernah tak padu. Tapi disebabkan audit issue ni, harga dia dah jadi kurang padu. Okay. So kita tengoklah chart dia tu. Paling teruk pun dia jatuh masa COVID-19 tu ialah sampai RM1 10 itulah masa COVID hari tu. Tapi disebabkan audit issue ni, dia jatuh sampai sekarang ni lah harga dalam 60 sen. So semalam kalau kita tengok market punya movement dalam serba ni, dalam tengah hari tu dia ada announce yang dia akan buat press conference pukul 5 petang. So just a few minutes before 12.30 semalam tu, memang tiba-tiba harga dia pop naik. And then lepas opening 2.30 tu, harga dia memang naik lagi. Dan petang tu dia kembali turun sebelum pukul 5 petang lalu, sebelum press conference tu naik. And then lepas market tutup pada pukul 5, Serba Dynamic ada buat press conference. Saya rasa ramai jugalah tengok YouTube session tu sampailah Q&A session, di mana yang dapat tengok melalui Zoom sajalah. So dekat sini kita tengok jugalah, sebab Serba Dynamic ni pun antara company yang banyak big institution lah yang invest, seperti EPF, Puap, semua tu. Dan kita tengoklah apa aktiviti diorang daripada selepas audit issue tu pada 28 Mei. Kita dapat tengoklah, kalau kat sini kita tengok EPF ni dia dah macam slowly dispose lah. 400,000, 600,000, 15 juta dan 3 juta pada 17 Jun. So untuk tahu apa yang dia buat sampai hari ni, nantilah kita boleh tengok dekat Malaysia Stockbase apa yang EPF buat, sama ada dia dispose ataupun dia dah stop dispose. And dekat sini kita tengok jugalah Datuk Awang Daud dispose, tapi yang ni news mengatakan sebab dia kena margin call. Sebab sebelum jatuh tu dia memang ada beli masa yang limit down hari tu. And then tapi lepas tu dia kena margin call lah. So ini kita tengok apa pergerakan substantial shareholder dalam Serba Dynamic. So kita pergi seterusnya. The inti parti press conference malam lah. Semua ni dah masuk news, masuk DH Market. And saya yakin lah ramai yang dah baca report-report ni. Tengok ada kita punya seorang Tuan Ahmad kata PC live YouTube tapi Q&A close session. Sebenarnya kita ni sebagai trader biasa ni, kita nak dengar yang Q&A tu, sebab Q&A itulah yang best. Mungkin ada soalan-soalan cepu mas, tapi Q&A tu tertutup. Tapi tak apalah. Walaupun tertutup, tapi selepas tu ada Serba Dynamic ada buat press release berdasarkan apa yang ada Q&A tu, and also DH Market pun ada keluarkanlah apa soal jawab yang ada dalam sesi tu. So inti-parti yang press conference malam ni, the main highlight yang Serba Dynamic akan take legal action lah dekat KPMG. Kenapa dia nak ambil tu, dia punya lawyer Tuan Syafiq point out lah, yang kata KPMG dah raiskan isu audit ni dalam keadaan yang tak sesuai lah, in appropriate manner. So that's why diorang nak saman KPMG. And seterusnya, keluar juga artikel yang mengatakan sebelum ni Serba Dynamic dah agree untuk lantik Ernst & Young EY sebagai independent review berdasarkan recommendation daripada KPMG lah, sebab KPMG pun yang suggest untuk Serba Dynamic appoint independent review untuk audit ni. Tapi up until now, mungkin the proposal Serba Dynamic dah setuju, tapi diorang belum appoint officially EY as independent review. Dalam artikel ni cakap KPMG akan stop all the audit process, melainkan Serba Dynamic ambil another independent review. So benda-benda lah macam all this news lah yang akan that has been circulated, especially lepas press conference habis malam sampailah hari ni. Okay, ni intipati yang Q&A session yang saya ada highlight, yang saya ambil lah.
So ada orang tanya kenapa Serba Dynamic appoint more independent directors, sedangkan orang ada 3. Tapi apa, Serba Dynamic punya shareholder cakap yang diorang kena ambil independent director baru yang profesional dalam bidang masing-masing untuk menyelesaikan masalah yang sedia adalah, seperti yang kata untuk untuk speak to the substantial shareholder macam EPF. So diorang perlukan more expertise untuk selesaikan masalah ini. And then lagi satu soalan diorang tanya, adakah sedikit merisaukan jika lawsuit yang diorang nak saman KPMG tu akan melambatkan lagi independent review on the annual report? So Serba Dynamic reply, memang diorang akan lantik independent reviewer, tapi in term of timeline tu belum ada promise lagi lah bila akan buat independent review tu, bila akan selesai this audit issue. Tapi dekat sini Serba Dynamic shareholders ada reiterate diorang tak ada buat salah, and diorang reiterate juga, diorang share juga yang company memang ada sangat-sangat bagus punya fundamental lah yang kita tengok lah. So diorang rely on diorang punya order book, diorang punya QR report, previous QR report, memang kita tengok memang solid. So diorang hope dengan fundamental yang kuat ni diorang akan dapat menjalankan business as usual lah. Okay. And then suddenly hari ni dalam petang lah, lepas second half of the session, KPMG reply on the lawsuit yang Serba buat tu, Serba Dynamic buat. Dia kata no basis for legal action, says KPMG on Serba Dynamic suit. Apa yang KPMG cakap ni, apa yang diorang highlighted ni semua is according to the act, akta-akta yang ada dalam financial market. So diorang tak deviate from any Lepas tu diorang tak lari lah, diorang tak buat dalam benda lah appropriate manner lah. So diorang buat semua as per procedure. Okay, sebab audit issue ni, KPMG ni dia melibatkan dalam bills and transaction dalam around 4 billion. So 4 billion ni bukan amount yang sikit lah. So amount yang sangat banyak, and it can impact the whole fundamental lah of the company. Sebab tu benda ni is a bit kata akan prolong lah. So kita tengok apa pula kata ini bukan yang saya kata, ni apa yang analis cakap berkenaan dengan isu yang Serba Dynamic hadapi sekarang. Okay, tengok. So hari ni juga selepas press conference malam, ada 2 analis keluarkan orang kata price call or buy call for Serba Dynamic. Yang pertama dalam kotak hijau tu, kita dapat tengok M Invest lah. So semalam punya current price 63. M Invest punya suggestion is sell, dengan dia punya target price dia 0.53 sen. 53 sen. Tapi ada lagi satu, Public Bank, dia suruh hold dengan the target price is 1.39. So dekat sini pun kita dapat nampak lah, analis pun ada orang kata ada khilaf antara masing-masing. Tapi tak apa, jadi kita go through satu-satu. Kenapa M Invest ni cakap dia punya target price dia 0.53, and kenapa Public Bank ni cakap target price dia 1.39. Tapi kalau kita tengok position of Public Bank ni, dia masih belum berubah lah dengan dia punya position yang dia keluarkan buy call 15 hari bulan Jun hari tu. Dia masih tak berubah. Kalau kita tengok yang 11 Jun pun, dia konsisten je 11 Jun, 31 Mei. So all this while, during this issue, Public Bank memang konsisten. Dia punya target price is 1.39 and dia punya price call is hold. Tapi kita dapat tengok M Invest memang dia mula-mula ialah 1.26 dia punya target price pada end of May tu. Tapi lepas press conference malam dia revise ke 53 sen. So yang lain-lain tu Hong Leong masih tak berubah lah, sebab dia orang pun belum keluarkan yang baru. So tak ada masalah, yang ni semua
tak perlu bayar pun, tuan-tuan semua boleh check dekat online. So kita go through yang M Invest lah, kenapa dia cakap yang dia target 53 sen. Okay. So, okay, investment highlight ni, tapi apa yang saya nak fokus ni ialah dalam kotak biru ni. Apa yang dia cakap ni, the current issue yang serba dynamic lalui ni, banyak lagi benda yang belum selesai and pending from the auditor and independent reviewer. So, diorang remain cautious on the successful legal suits against the global recognized accounting practice lah. So diorang pun tak pasti yang lawsuit yang serba buat against KPMG ni akan menang ataupun kalah. So the analyst pun tak pasti. And lagi satu, dia pun highlighted yang EY, Ernst & Young pun has not accepted the appointment to become the independent reviewer for serba. So maksudnya the appointment itself pun belum selesai lagi. So maksudnya sekarang ni masih lagi KPMG, tapi kalau kita baca artikel yang sebelum ni, KPMG memang tak nak resume the processes, melainkan ada independent reviewer. So selagi benda ni tak settle, maksudnya tak ada benda yang boleh move forward. Okay. Then the analyst from MIVest ni juga cakap yang selagi independent review ni tak siap, the speculation, especially kalau ada audit issue ni, macam-macam lah speculation boleh datang, itulah inilah. So diorang expect negative market speculation akan continues to linger serba dynamic ni lah. Sebab, and then diorang pun estimate the process could last up to 4 months or more. So maksudnya diorang expect benda ni akan selesai lebih daripada 4 bulan. So isu yang serba dynamic ni is isu yang MIVest highlight bukan benda yang boleh settle overnight lah. So ikan ambil masa yang lama. So ada lagi satu yang MIVest highlight, yang ada satu kontrak yang serba dynamic dapat dekat Abu Dhabi tu, yang 7.4 billion worth of contract ringgit Malaysia. Actually 49 stake of that stake itu is serba, dia under subsidiary dia. So benda ni sebelum ni belum reveal, tapi selepas press conference malam ada benda baru yang reveal. Benda ni masa serba dapat kontrak tu, dia tak mention pun pasal yang sebenarnya ada serba punya subsidiary yang own 49% stake dekat that block 7 tu. Tapi sekarang ni benda ni dah unveil. So yang ni pun dia akan MIVest expect akan, orang kata akan keluarkan atau akan create another speculation on all other project yang serba dan dynamic ambil. So basically this is kotak biru ni sangat-sangat penting lah. So apa yang kita boleh take hari ni kat sini ialah benda ni mungkin akan prolong depending on how fast serba can resolve this issue. So kita ni, apa yang penting kat kita as a trader, so bila kita dah ada analyst punya insight yang cakap benda ni akan 4 months, so kita tahulah kalau selagi benda ni tak settle, kita ada masa 4 bulan. So kita tahulah dalam masa 4 bulan ni harga tu akan linger macam tu je lah. Dia tak akan boleh naik ke harga yang sebelum ni selagi benda ni tak selesai. So ini yang penting kita as a trader kena tahu. So benda-benda ni kita boleh baca daripada analyst report. So okay, kenapa Public Investment Bank dia maintain 1.39 RM 1.39 target price ni? Sebab with the fact yang serba dynamic dah file civil claim kepada KPMG. Oh, saya lupa nak highlight. Yang serba dynamic ni sebenarnya dia punya civil suit yang against KPMG tu over damages of 4.9 billion ringgit. Which is 4.9 billion tu is banyak lah. Which is lebih daripada 2 kali daripada serba dynamic punya market cap hari ni. So mungkin diorang letak harga ni mungkin sebab reputation orang and market cap punya reduction tu lah.
And public investment remain their position as before lah. So dia orang pun tak ubah apa-apa target price dia orang. Okay. So itu apa yang analis cakap, and then kita as a trader kita kena kena orang kata kena take into account lah apa yang analis cakap, sebab dia orang ada more access for this info lah, especially the financial information for the company yang orang biasa tak ada. So kita tengok yang ni, yang tadi yang chart pertama ialah chart sebelum press con, chart yang kedua ialah chart yang selepas press conference. So kita tengok harga serba dynamic ni hari ni saya rasa close 59.5 sen. So dia still bermain daripada support baru yang dia buat. So untuk develop ni kita kena tengok lah, develop the trend ni kita kena tengok lagi apa yang the trend yang dia kena buat lah. So far dia memang dekat support yang dia baru buat minggu lepas. So apa yang kita boleh take note ni ialah, sebab analis pun cakap more speculation, more news will be coming with serba ni. So kita kena hati-hatilah, sebab kita tahu property property lah, maafkan saya, pasaran saham ni kita ni subject to news juga. Kadang-kadang kalau news bagus dia boleh naik, kadang-kadang news tak elok dia boleh turun. So kita kena hati-hati. So kalau nak trade serba ni boleh trade, tak ada masalah, tapi trade wisely. So itu je lah akhir kata daripada saya. Trade wisely as an investor and a trader.